اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina siratakal mustaqim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah pada malam ni kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk sama-sama dapat mengerjakan solat maghrib secara berjemaah dan solat insya-Allah solat isya juga secara berjemaah, dan kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ni, iaitu kitab Munyatul Musalli. Boleh kita akan sambung pada muka surat yang ke 81. Muka surat 81. Mengiringi sembahyang Zuhur selepas sembahyang Jumaat. Perenggan yang ketiga, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada mazhab Hanafi, sah berbilang Jumaat
pada satu negeri dan satu kampung, walaupun tiada kesesakan di tempat sembahyang. Dalam keadaan begini, orang-orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i sudah tentu akan mengulangi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat, kerana sudah berlaku berbilang Jumaat pada satu tempat dengan tiada kesesakan atau banyak sangat bilangan tempat. Untuk memelihara pendapat yang mengatakan tidak sah sama sekali berbilang Jumaat pada satu negeri, sama ada sesebuah masjid itu sesak ataupun tidak. Itu pandangan mazhab Hanafi. Minggu lepas telah kita sebut tentang pandangan mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i, dalam satu tempat disebut juga sebagai satu qaryah, tidak boleh lebih daripada satu Jumaat. Maknanya satu tempat itu hanya satu Jumaat sahaja. Satu qaryah yang mendirikan solat Jumaat hanya satu tempat sahaja, tak boleh berbilang-bilang Jumaat. Contohnya di kampung, contoh ini ada 2 Jumaat. Di masjid pun buat, di depan sikit ada surau contohnya. Surau itu juga solat Jumaat. Maknanya di mana dahulu yang didirikan masjid ataupun tempat solat Jumaat itu. Contohnya masjid ni dulu yang mula-mula dibina dan ada Jumaat. Lalu di surau tersebut buat solat Jumaat tanpa apa-apa alasan, maka orang yang solat Jumaat di tempat itu tidak sah. Sebab menurut mazhab Syafi'i dalam satu qaryah tidak boleh 2 Jumaat. Kecuali, ada kecuali dia. Ada kecualinya, nanti kita akan sentuh. Masalah berbilang Jumaat pada satu negeri atau kampung boleh berlaku kerana 2 perkara. Ini maknanya, bila satu kampung, satu qaryah boleh 2 Jumaat dengan syarat 2 perkara ini. Yang pertama, antaranya kerana diperlukan, disebabkan kesesakan tempat sembahyang. Ini pertama. Contohnya, masjid kita ni tidak boleh lagi menampung, ramai betul. Jangan kata atas, bawah pun penuh. Bukan setakat bawah, dibuka pula kemah di belakang tu pun penuh. Tidak boleh menampung, berlaku kesesakan. Diharuskan berbilang Jumaat mengikut kadar keperluannya menurut pendapat yang mu'tamad. Boleh, maka dibuka satu tempat lagi untuk solat Jumaat. Contohnya ada surau yang tadi tu, okey, dibenarkan untuk dia solat Jumaat, maka buka. Tapi buka itu hanya sekadar perlu. Maknanya orang sini sudah sesak, jadi yang sesak tu boleh pergi ke sana untuk Jumaat di sana. Jangan pula buka lagi lebih pada tu melebih keperluan. Itu tak boleh. Maknanya dibenarkan satu dahulu. Kalau satu tu tak boleh menampung juga, maknanya barulah akan dibuka pada tempat yang ketiga, ataupun surau ke masjid, surau lah, biasanya surau, untuk didirikan solat Jumaat disebabkan berlakunya kesesakan. Barangkali kita di kampung contoh ni tidaklah berlaku begitu kan, tapi ada di kampung lain yang berlaku. Contohnya di kampung Pasir Putih. Di kampung Pasir Putih ni
Saya ingat dulu pada tahun 2002, 2003 saya masih di sana, dan satu-satu tempat yang didirikan solat Jumaat, masjid daerah belum wujud lagi, Masjid As-Sabirin yang terdekat pun belum ada lagi. Yang paling dekat ketika itu Masjid Al-Hilal belakang lu, dengan masjid seberang iaitu Kampung Ulu Putatan. Memang sesak lah, Pasir Putih memang sesak. Maka dibinalah satu masjid di Kampung Sepanggil. Itu pun dibina itu atas keizinan, lalu dibenarkan solat Jumaat disebabkan di Kampung Pasir Putih masjid di sana itu sudah tidak boleh menampung. Maka dibenarkan untuk solat Jumaat. Namun itu dulu pada satu qaryah. Tapi sekarang ini Kampung Sepanggil dengan Kampung Pasir Putih sudah berlainan qaryah. Okey. Ada lagi lah contoh-contoh tempat lain kan. Itu sebabnya begitu, segi sudut pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Terkemudian atau bersamaan waktunya dikira sah, tetapi disunatkan mengiringinya dengan sembahyang zuhur bagi yang ditunaikan terkemudian atau bersamaan waktu untuk memelihara pendapat yang tidak mengharuskan sama sekali berbilang Jumaat. Dan yang ditunaikan yang terdahulu itu haram mengiringinya dengan sembahyang zuhur kerana sembahyang Jumaatnya sah dengan tiada khilaf. Dan hal ini semua ulama bersepakat mengatakan tidak sah sembahyang zuhur mengiringi sembahyang Jumaat yang sah. Maknanya tadi, bila kita bawa contoh senanglah, masjid kita ni sudah didirikan solat Jumaat, ada satu tempat lagi yang kata, yalah ada dekat Sorol ni, satu qaryah juga, dia pun mendirikan solat Jumaat. Tempat kita buat solat Jumaat sah, mana tak ada khilaf, mana sebab tempat kita ni adalah asal. Adapun tempat yang kedua itu, tidak khilaf. Ada setengah pendapat mengatakan tak boleh juga, mesti satu juga tempat solat Jumaat tu, tak boleh tambah dah satu qaryah, satu tempat. Namun ada pendapat yang mengatakan boleh disebabkan ini, disebabkan kesesakan. Lalu ada pendapat mengatakan bahawa bila solat Jumaat di tempat yang kedua tadi ini, ada mengatakan kau kena iringi dengan solat zuhur selepas itu, agar terkeluar daripada khilaf yang kata boleh ataupun tidak diadakan solat Jumaat pada tempat yang kedua dalam satu qaryah. Namun apapun dia kata, untuk kita keluar daripada khilaf, mana orang yang solat di tempat itu walaupun Jumaat dia sudah buat, dia kena solat zuhur juga. Tapi ada khilaf, ada ulama semua kata tak payah, sebab berlakunya kesesakan, dibuka Jumaat di situ, maka kau sembahyang, tidaklah perlu untuk solat zuhur selepas Jumaat. Itu beberapa pandangan ulama. Minggu lepas telah pun kita sentuh, ada lebih kurang 15 ke 14 pandangan berkaitan dengan solat Jumaat ini, berbilang-bilang solat Jumaat ini. Ada 15 pendapat. Kata boleh, kata tak boleh. Ala kulli hal, dibenarkan solat Jumaat dalam satu qaryah itu dua tempat solat Jumaat disebabkan pertamanya tadi apa dia? Berlakunya kesesakan. Jika dikatakan sembahyang diiringi sembahyang zuhur selepas solat sembahyang Jumaat yang cukup bilangan 40 orang dengan alasan
ramai yang tidak tahu rukun sembahyang dan ramai yang tidak kena bacaan Fatihah, supaya berihtiyat. Berihtiyat ni berhati-hatilah dalam ibadah, maka keadaan sedemikian tidak disuruh mengulangi sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat, kerana bilangan yang muktabar pada syarak sudah diperolehi, iaitu adanya orang-orang kamil seramai 40 orang. Ini berkaitan dengan syarat sah Jumaat itu bila jamaahnya menurut mazhab Syafi'i mu'tamad, katakan bahawa 40 orang yang kamil, orang yang bermustautin kamil. Ini perbincangan panjang pula ulama. Kamil tu macam mana? Iaitu orang yang tahu, dan kalau sembahyang dia tahu rukun, di mana rukun, di mana perkara sunat. Ini orang tahu begitu. Bahkan pada bacaannya juga diambil kira Fatihahnya dan sebagainya. Namun itu di antara pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa menyempurnakan 40 orang itu yang kamil. Mana yang sempurna, orang tu betul-betul memang pandai sembahyang dan sebagainya. Namun ada juga pandangan mengatakan memadailah 40 orang yang bermastautin di kampung tersebut. Maka kalau sudah salat Jumaat, maka tak perlulah salat zuhur selepas itu. Cuma tuan-tuan jangan, kita juga ada beritahu minggu lepas berkaitan dengan jumlah Jumaat ni. Dan ini perbincangan detail sebenarnya di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Muktamadnya 40 orang. Mesti 40 orang untuk sahnya solat Jumaat. 40 orang. Pandangan muktamad di mazhab Syafi'i. Namun ada pandangan-pandangan di kalangan ulama Syafi'i ataupun disebut pandangan qadim, iaitu pandangan yang terdahulu di kalangan mazhab Syafi'i ini, yang mengatakan bahawa kurang daripada 40 orang itu pun sah Jumaatnya. Ada pandangannya. Termasuklah fatwa yang telah pun difatwakan di negeri Sabah berkaitan dengan jumlah Jumaat. Jumlah Jumaat kurang daripada 40 pun boleh mendirikan solat Jumaat, mengambil kira pandangan, bukan pandangan mazhab lain, tapi pandangan yang bukan muktamad di dalam mazhab Syafi'i, iaitu kurang daripada 40 pun boleh solat Jumaat. Maknanya tidak isu lah, kan? Kalau contohnya tuan-tuan pergi kampung pedalaman ke mana-mana ke, pergi buat program dakwah ke apakah, ada jumpa surau, jumpa masjid, yang mana orang datang Jumaat berapa orang? Tidak lebih pada 10 orang, 9 orang, termasuk kita 10 orang, 12 orang. Ada tuan-tuan, ada di Sabah ni pedalaman itulah. Adakah boleh diteruskan solat Jumaat? Maka berdasarkan fatwa Majlis Fatwa Negeri Sabah, boleh untuk didirikan solat Jumaat. Itu ini kita kena faham juga. Boleh tu iaitu di masjid qaryah tersebut. Bukan bermakna kalau kita di kampung contoh ni, kalau sini sudah solat Jumaat, boleh rupanya kurang daripada 40 kau pergi buat pula Jumaat di rumahmu dengan anak beranak. Itu bukan maksud begitu, kan? Maksudnya di qaryah, satu qaryah satu Jumaat, dan Jumaat itu kalau kurang daripada 40 pun boleh mendirikan solat Jumaat. Tidak sah sembahyang Jumaat dengan keadaan syak. Pada bilangan ahli Jumaat yang muktabar, tidak harus dikerjakan sembahyang Jumaat dalam keadaan syak, malah haram dan tidak sah sembahyang Jumaat. Dan hal yang demikian wajib dikerjakan sembahyang zuhur selepas sembahyang Jumaat. Maknanya, bab bilangan ni jangan ragu-ragu lah, kan? Kalau kita berpegang muktamadnya 40 orang, maka jangan ragu-ragu, jangan syak pada jumlah Jumaat tu. Bila kita syak pada jumlah Jumaat itu, makanya ianya boleh merosakkan, maknanya boleh merosakkan Jumaat itu, ataupun
Jumaat yang dia lakukan itu tidak sah sebab atas dasar ragu-ragu. Itu kalau dia berpegang betul pandangan mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan bilangan Jumaat. Yang kedua, jika ada pihak yang mengatakan kita hanya bertaklid, iaitu mengikut sahaja pada pendapat lama atau bertaklid pada salah satu mazhab yang mengharuskan kurang bilangan 40, maka yang demikian itu sah sembahyang Jumaatnya berdasarkan pendapat itu, dan sembahyang zuhur itu adalah untuk memelihara pendapat lain yang tidak mengesahkannya. Kita menjawab, adapun bertaklid kepada pendapat lama itu adalah pendapat lama yang menyatakan sembahyang Jumaat itu sah dilakukan oleh 3 atau 4 orang. Mengenai wajibnya sembahyang Jumaat bagi mereka, ulama bercanggah pendapat pada menyabitkan pendapat itu daripada Imam Syafi'i. Ialah kita biasanya isunya taklid ya, kita ikut ulama aja kan. Yang kita boleh sembahyang, kalaupun kata sini sesak, kalau buka satu lagi surau ke masjid untuk buat solat Jumaat, kita pun taklid saja sebenarnya. Tak perlu. Kalau kata kita banyak merujuk pada jabatan agama yang berkaitan dengan hal-hal Jumaat ini, ataupun hukum hakam berkaitan dikeluarkan oleh mufti dan sebagainya, kita hanya ikut saja. Boleh solat Jumaat? Boleh. Tak boleh? Tak boleh. Namanya taklid. Kenapa kita bertaklid? Sebab memang kita tidak mampu untuk mengeluarkan hukum sendiri. Dan rata-ratanya hukum yang ada berkaitan Jumaat ini pun kita ikut saja, mana disebut taklid dengan ulama kita. Jadi kalau orang yang bertaklid, contohnya, okey, ada ulama ataupun kita mengambil kira ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah bahawa kurang daripada 40 boleh mendirikan solat Jumaat. Kita taklid saja, ikut saja. Sahkah Jumaat tu? Jumaatnya sah. Nak payah fikir panjang-panjang. Sebab kenapa? Dia ada fatwa. Bila ada fatwa, kita follow. Memang para alim ulama kita ni sudah pun mengkaji dari segi sudut hukum hakamnya. Kita taklid sahaja, bermakna tak ada masalah pun, ataupun tidaklah melibatkan adakah sah ataupun tidak solat Jumaat kita itu. Jika kita mengandaikan pendapat lama itu daripada mazhab Syafi'i, maka tempat yang diharuskan itu ialah apabila tiada tempat yang cukup 40 di dalam kampung itu, tetapi mereka ingin juga sembahyang Jumaat. Di sini harus bertaklid kerana tidak wujud sama sekali 40 orang padanya. Ikut saja. Contohnya saya sebutkan, kita pergi mana? Pedalaman. Kita belum merasa lagi tuan-tuan. Saya sendiri pernah merasa di kampung sendiri ini, berkaitan dengan cukup 40 orang. Betapa peritnya untuk mencukupkan 40 orang ni. Oi, perit. Kalau pengurusi dia duduk dia mana? Di pintu. Tengok, bilang masuk kira. Kita masa tu time nak apa? Di atas mimbar sudah tu. Jadi bila turun, kalau pengurusi kata begini, maknanya cukup 40 orang. Solat Jumaat. Kalau dia kata solat zuhur, pernah saya sendiri menghadapi keadaan itu. Ya, kita ikut saja sebab itu hukum pada asalnya, dan itu memang pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila ada fatwa, boleh, mana kurang daripada 40 boleh. Begitulah bila mana kita pergi ke kampung-kampung lah. Maka kalau kita bertaklid saja, taklid apa dia? Fatwa yang sedia ada, tidak masalah. Pada masalah ini kita menjawab taklid itu harus
tiada sunat dan tiada wajib ditaklidkan. Maka kita memelihara pendapat yang mengatakan tidak sah sembahyang Jumaatnya dengan bilangan yang kurang daripada 40 dan haram mengerjakannya adalah lebih utama, dan memelihara diri dari melakukan yang haram adalah lebih baik daripada memelihara pendapat yang mengharuskan taklid padahal ia adalah pendapat yang lemah. Okey, ini dalam sikit tuan-tuan. Sekiranya kita sendiri tak meyakini pada individu, tidak pada orang awam. Contohnya dia nak berpegang juga 40 orang. Dia nak berpegang pada pandangan mazhab Syafi'i ini yang muktamad 40 orang. Dia tak mau dah tengok pandangan yang kata di bawah 40 ni boleh. Dia tak mau dah. Dia nak pegang yang tu. Kalau berlaku apa dia? Suatu kampung tersebut tak cukup 40, tapi imamnya, pengurusinya kata kita Jumaat juga ada sudah fatwa kurang daripada 40. Buatlah. Sahkah Jumaat dorang? Sah. Kita yang berpegang kepada pandangan tersebut, kalau kata tak meyakini, tak mau pegang pandangan itu, kita solat zuhur dah lepas tu. Kan? Solat zuhur dah. Supaya terjaga. Bagi dia lah kalau dia nak berpegang sungguh dengan pandangan muktamad pada mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, benda mudah ini sebenarnya kan. Kalau kita nampak hukum begini, kita mudah kita buat. Kita tiada rasa kerisauan. Kita nak pegang yang mana? Terpulang. Kata nak pegang yang muktamad 40, sila. Tapi kalau ada orang solat Jumaat di bawah 40 orang ataupun kurang daripada 40, jangan kata pula dia tak betul. Kan? Jangan kata dia tak betul. Sebab kalau kita di Sabah, fatwa pun sudah ada. Orang yang meringankan suruhan agama Islam, iaitu tidak melaksanakan amar ma'ruf, menyuruh perkara baik, dan nahi mungkar, itu melarang perkara salah, adalah amat besar dosanya dan balanya pula menyeluruh. Maka wajib ke atas pihak berkuasa seperti raja dan orang-orang besarnya menyuruh rakyat jelata belajar bersungguh-sungguh dengan mengenakan pelbagai hukuman dan denda, termasuk memerangi mereka jika perlu, kerana mereka itu sebenarnya pada hukum syarak dikira telah meninggalkan sembahyang disebabkan sembahyang mereka itu tidak sah kerana tidak tahu rukun sembahyang atau tidak kena menyebut huruf Fatihahnya sedangkan mereka tidak belajar. Okey. Ada tempat tak cukup 40 itu bukan kerana tiada orang. Ada orang kan, cuma tidak datang ke masjid solat, itu saja. Kan? Ada setengah tempat, termasuk dalam tempat saya sebut kampung tadi ni, majoritinya orang Islam. Cuma bila sahaja solat Jumaat, payah nak isi 40, tak cukup tu 40. Makanya orang tak sembahyang Jumaat. Apa peranan dan tanggungjawab kita? Jadi dia sifat dakwah ni berterusan. Yalah, awal-awal dulu kan, masa time saya belajar lah, maksudnya tingkatan 3 tahun 90-an dulu, memang orang bilang kefahaman agama, hidayah tak sampai lagi. Jadi peranan kita bila lama faham dan sebagainya, sekarang tak payah bilang, tak payah sudah kira-kira. Bab Jumaat ni memang penuh. Kan? Itu tanggungjawab kita untuk memberikan kesedaran kepada umat Islam berkaitan dengan solat Jumaat. Hatta termasuklah juga, satu, hadir mereka itu untuk solat Jumaat. Yang kedua, memberi kefahaman berkaitan dengan solat kena sentiasa dilakukan.
Ini kita cerita sekarang ni pun bab solat lah ni, kan? Walaupun kita merasa kita ni telah solat berpuluh-puluh tahun, tetapi dalam bab solat ni tuan-tuan, kita kena mengaji juga. Kita risau selama berpuluh-puluh tahun kita solat, ada perkara lagi yang kita belum tahu. Rukun qauli kita belum sempurna, rukun fi'li masih tak kena lagi. Kan, tu kita kena mengaji, kena belajar. Apatah lagi dalam rukun qauli, bacaan Fatihah kita, bacaan at-tahiyyah kita, kan? Itu semua tu kena mengaji. Maka menjadi tanggungjawab pada kita. Hatta tanggungjawab ni tuan-tuan, bab sembahyang ni, tanggungjawab bukan hanya sekadar satu mak bapak, dan tanggungjawab juga kepada pemimpin. Pemimpin itu sama ada peringkat kampung, daerah, negeri, hatta negara. Bab solat ni, kita tidak boleh anggap bahawa bab solat ni tu hak individu. Tak boleh. Memang betul kewajipan individu. Tapi oleh kerana solat ini dipandang remeh, sehingga ramai yang tak solat. Kesan dia tuan-tuan bukan pada individu saja, tapi kepada masyarakat. Masyarakat jadi rosak, masyarakat jadi lintang pukang, jadi semua masalah ada ni. Pokoknya kenapa? Tak solat. Saya ada terbaca dalam satu sedikit statement dari mana pun tak ingat. Dia kata, dalam keluarga ni yang berlakunya perceraian, berlakunya penderaan, berlakunya macam-macam tuan-tuan berlaku dalam keluarga ni, bukan kerana kurangnya harta, bukan kerana tiada kemudahan, tiada tak cukup nafkah dan sebagainya, tapi apa dia? Berlakunya itu disebabkan ahli keluarga itu tidak mendirikan solat. Itu adalah problem terbesar. Kita tuan-tuan mana-mana pun, keluarga kita, peringkat kampung, kalau ada masalah dengan ahli qaryanya, macam-macam isu dan sebagainya, cuba kita cek bab solat. Alhamdulillah jemaah kita ni ramai, solat ni datang berjemaah ni. Tapi tuan-tuan tidak boleh berpuas hati. Kenapa? Lebih lagi ramai yang berada di luar daripada masjid kita. Lagi ramai tuan-tuan. Tu kita punya peranan untuk bawa bab solat ni. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Itulah tuan-tuan, bab solat ni kalau boleh diprogramkan secara meluas, secara hebat, sama ada peringkat negeri ataupun peringkat kampung, kan, negeri, daerah, hatta negara sekalipun, ini lagi hebat. Saya rasa tiada lagi negeri yang menganjurkan kempen untuk solat ini, melainkan saya pernah lihat kempen ini secara terang-terangan sehingga dizahirkan di billboard besar sekitar bandar tersebut adalah di Kelantan. Kalau Kelantan tuan-tuan tengok billboard yang dia paling besar tu, dia kempen bab solat. Kempen bab solat. Negeri lain tengok letak billboard tu, apa yang kita nampak? Kempen bab apa? Boleh tengoklah, kan? Sebab perkara solat cukup besar. Khalifah Omar Abdul Khattab pun menyatakan bahawa perkara yang besar di dalam pemerintahan dia adalah perkara yang berkaitan dengan solat. Sebahagian daripada sebesar-besar perkara mungkar adalah tidak tahu sembahyang. Kata perkara mungkar ni, mungkar apa makna? Perkara mungkar ni suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan lalu dia tak buat, ini namanya engkar.
Orang yang ingkar disebut sebagai orang yang sedang melakukan kemungkaran. Disuruh semayang, tapi nak semayang dia ingkar. Maknanya perkara mungkar yang paling besar adalah tidak tahu semayang. Katakan dia semayang, tak semayang. Kita semua tidak dimaafkan dalam meninggalkan tanggungjawab ini. Setiap orang mesti ada satu orang yang dibimbing. Itulah tuan-tuan, dalam keluarga, ibu, ayah, ini tanggungjawab besar untuk kita. Memastikan ahli keluarga kita semua solat. Isteri kita, anak-anak kita, pastikan semua sembahyang. Perkara besar. Sebab kejayaan itu bukan diukur dari segi sudut banyaknya harta. Kalau dia ambil peperiksaan, banyaknya dia dapat A. Kalau dia ambil apa-apa pun, bukan itu. Tapi diukur pada pandangan agama bila kita mampu untuk menjaga solat. Sebab orang yang menjaga solat ini, Allah jamin dia ini qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Seorang mukmin yang berjaya, siapa dia? Bila mana dia solat dalam keadaan khusyuk. Pihak pemerintah pula wajib menjanjikan seksa ke atas mereka, sama ada dalam bentuk perang dan sebagainya. Jadi lagi dahsyat kan? Mana kau nak sembahyang, kena denda. Tapi sekarang ni orang, jangan kata didenda. Kita zaman kita ni kan, jangan kata didenda, ditegur pun melenting. Kenapa kau nak sembahyang? Apa kau sibuk-sibuk, dia kata. Kubur pun asing-asing. Itu jawapan standard lah. Kan? Bila kita tegur, jomlah sembahyang, jom sembahyang, nak bawa dia. Dia melenting pula. Apa, biarlah kau pergi sembahyang, kubur pun asing-asing, dia bilang. Tapi ada juga jawapan nakal. Ini jawapan nakal lah, bukan jawapan agama. Ini nakal, jawapan yang nakal. Apa dia bilang? Taulah kubur asing-asing, tapi kalau nasib kuburmu di sebelah kuburku, kau kena seksa aina. Bising juga itu. Ini jawapan nakal lah, bukan jawapan agama ni. Ini jawapan nakal. Nanti tuan-tuan jangan pula quote jadi isu pula. Jadi itu sekarang ni, kita kalau menegur orang yang sembahyang, orang tak sembahyang ni, kita pula kena kecam. Kita pula kena kecam. Jadi kalau indahnya pihak pemerintah memainkan peranan orang yang tak sembahyang, maknanya ada sesuatu hukuman. Kita hendaklah memarahi mereka dengan semarah-marahnya seperti kita memarahi orang yang membinasakan harta kita. Malah lebih dari itu. Harta kita kalau dibinasakan, marah kita kan, tuan-tuan kan. Tapi dia kata, orang yang tinggal sembahyang sepatutnya kita kena marah lebih daripada orang merosakkan harta kita. Sepatutnya begitu. Begitu juga tuan-tuan, kita dalam anak-anak kita ni ambil berat tentang solat. Sebab di situ kejayaan kita. Jangan tanya lagi persoalan lain, pertanyaan lain kepada anak-anak kita melainkan bab solat. Dari kecil sampailah mereka besar, bab solat kena tanya sentiasa. Asal jumpa sudah sembahyang, kena tanya itu dulu. Jangan kata sudah makan, tanya dulu solat. Dalam keadaan begini, kita diwajibkan mengerjakan sembahyang zuhur juga kerana tidak memperoleh syarat sah sembahyang Jumaat, dan tidak berdosa meninggalkan sembahyang Jumaat dalam keadaan begini. Tetapi kita hendaklah bersungguh-sungguh menyuruh mereka belajar sepenuh masa siang dan malam, dan haram bagi kita mengerjakan sembahyang Jumaat sebab tidak memperoleh bilangan 40 orang. Maknanya kita jumpa orang-orang jenis yang tak solat tadi ni. Jangan biar begitu saja tuan-tuan. Tanggungjawab kita untuk memberikan kesedaran sehinggalah mereka ini mampu hadir untuk solat Jumaat. Dulu-dulu kami begitulah. Macam mana kita nak masuk sudah kan?
Macam mana kita nak ajar orang supaya solat Jumaat? Kan? Fikir strategi tu. Fikir strategi. Ada strategi yang jangka pendek, jangka masa pendek, dan ada strategi kita jangka masa panjang. Ketika ini usaha tegas dalam amar ma'ruf lebih utama dan lebih baik kerana ia adalah wajib dan fardu ain ke atas orang yang berkuasa, daripada kita duduk beribadat sedangkan ada pihak lain yang mengatakan haram mengerjakannya. Itulah tuan-tuan, kita jangan selesa. Jangan selesa lah. Kita alhamdulillah pakar-pakar boleh datang berjemaah. Tapi kita jangan selesa bahawa ada lagi orang yang tak datang solat berjemaah, hatta tak datang untuk solat Jumaat. Ini kita kena risau. Sekali lagi, istimewa lagi menurut pendapat yang muktamad yang difatwakan secara sepakat oleh semua ulama Syafi'i, sembahyang Jumaat itu tidak sah. Maknanya kurang daripada 40 itu tidak sah. Maka usaha seumpama itu mesti diteruskan daripada kita memelihara pendapat yang lemah, di mana ulama bercanggah pendapat untuk menyabitkannya daripada Syafi'i, dan kebanyakan ulama tidak menyabitkannya sebagai pendapat yang sah dalam mazhab Syafi'i. Maknanya itulah kata pendapat muktamad mesti cukup 40. Adapun pendapat kurang daripada 40 itu ada di kalangan ulama-ulama Syafi'i yang bukan muktamad. Tapi bila dia kata kenapa kena 40 juga? Kena dakwah lah, kena tarik orang untuk solat Jumaat. Itu tanggungjawab kita, kan? Tapi mengambil kira situasi dan keadaan, macam saya sebut tadi, kenapa ada fatwa yang boleh mengizinkan kurang daripada 40 itu, sebab mengambil kira waqi'i setempat. Jika dikatakan hamba bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang mengharuskan dengan 3 orang, atau bertaklid kepada Imam Maliki yang mengharuskan 8 orang, atau 12 orang, atau 20 orang, itu pun tidak sah taklidnya kerana tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu, apa yang wajib dan syaratnya, dan wajib mengetahui hukum dari kedua-dua imam tersebut untuk memelihara sekalian orang awam daripada bertalfiq atau unsur pemalsuan pada hukum, sedangkan orang-orang khawas pula tidak tahu mengenai mereka. Jika mazhab sendiri tidak diketahui, bagaimana seorang boleh mengetahui mazhab orang lain pula? Maknanya jangan sesuka hati kita mengambil pendapat orang ini, pendapat orang ini. Itu disebut sebagai talfiq. Dia kata dia mazhab Syafi'i, tapi dalam beribadah dia suka-suka ambil mazhab yang ni, pandangan ni, sebab untuk memudahkan dia, untuk mempermudah-mudahkan. Dalam dia beribadah ini tak boleh. Sebut talfiq ni tak boleh. Sewenang-wenangnya kau ambil, tujuannya pada tuan untuk mengambil istilah apa? Mempermudah-mudahkan dalam urusan agama. Itu tak boleh. Tapi tuan-tuan, perkara ni talfiq, taklid, apa semua ni besar perbincangan dia. Namun kita sebagai orang awam, seorang awam, sah kita bertaklid kepada ulama-ulama yang sedia ada, dan itu sebenarnya cara untuk kita mudah dalam kita nak mendirikan, khususnya adalah perkara hal Jumaat. Alhamdulillah, sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, meninggalkan sembahyang 5 waktu berdosa besar. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus solihati